Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar anak-anak cikgu sekarang? Sihat? Cikgu harap semua yang ada di sini sihat, sejahtera. Okey, nama cikgu ialah Cikgu Azura binti Cik Ani. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Tunjang. Okey, baik anak-anak cikgu. Tajuk subjek yang akan cikgu ajar hari ini ialah Bahasa Melayu tahun 4. Okey, jika dilihat di sini, kita akan belajar unit 22, Menjanakan Ekonomi. Apa tajuknya? Tajuknya ialah Jualan di Awan Biru. Okey, untuk rujukan kamu boleh lihat buku teks halaman 158. Okey, dah buka? Okey, buka tau. Kalau tidak, kamu tak boleh belajar. Okey, next. Okey, aspek tata bahasa. Kita akan belajar tajuk tata bahasa saja. Okey, di sini ada dua yang kamu kena belajar. Kena ketahui iaitu standard kandungan 5.2, memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks. Okey, untuk standard pembelajaran pula ialah 5.2.1 iaitu memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks. Kita beri tumpuan kepada 1 iaitu kata berimbuhan awalan, 2 kata berimbuhan akhiran, 3 kata berimbuhan apitan. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid-murid berupaya membina ayat menggunakan perkataan berimbuhan dengan struktur yang tepat dan betul. Manakala kriteria kejayaan ialah murid-murid berjaya menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 kata berimbuhan mengikut kategori berdasarkan maklumat yang dibaca dengan tepat dan betul. Okey, tadi kita nak belajar tentang imbuhan kan? Okey, imbuhan ada 3, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan. Cikgu nak kamu ulang lagi sekali. Ikut cikgu ya. Okey, pertama, awalan. Okey, bagus. Akhiran. Baik. Apitan. Ya, pandai. Okey, next. Kita tengok di sini. Imbuhan awalan. Apa itu imbuhan awalan? Okey, imbuhan awalan maksudnya kata dasar tu menerima imbuhan pada bahagian hadapan. Okey, ulang balik. Cik ulang balik semula supaya kamu faham. Maksudnya, imbuhan awalan tu menerima imbuhan pada bahagian hadapan kata dasar. Okey, kamu tengok kat situ ada star-star 3 kan? Okey, cikgu bagi contoh di sini. Okey, kalau kamu lihat yang pertama, kata dasar dia ialah tulis. Apabila kita menambah imbuhan me di hadapan, perkataan tersebut menjadi menulis. Okey, perkataan kedua, kalau kamu lihat, kata dasar dia jatuh. Kita tambah imbuhan di hadapannya, iaitu perkataan ter, maka jadilah terjatuh. Okey, faham? Okey, untuk perkataan yang ketiga pula ialah ubah. Untuk kata dasar dia, kita tambah imbuhan di hadapan dia, maka perkataan tersebut menjadi diubah. Itulah maksud imbuhan awalan, di mana kita menambah imbuhan di hadapan kata dasar. Jelas?
Faham? Okey, baik. Bagus. Next. Kita tengok maksud imbuhan akhiran pula. Imbuhan akhiran menerima imbuhan pada bahagian belakang kata dasar. Cik ulang lagi sekali. Imbuhan akhiran tu menerima imbuhan pada bahagian kalau tadi hadapan, untuk akhiran ni di belakang kata dasar. Apa maksud dia? Okey, kamu lihat dekat bentuk yang love tu, yang kamu suka-suka tu. Okey ya. Okey, perkataan pertama. Hantar. Kata dasar dia hantar. Okey, bila kita tambah imbuhan di belakang an, maka perkataan tersebut menjadi hantaran. Okey, itulah dimaksudkan dengan imbuhan akhiran. Kata dasar dia tu tambah belakang an di belakang dia tu. Okey, yang kedua. Next. Okey, perkataan jauh kita tambah I. Imbuhan I di belakang. Maka perkataan tersebut menjadi jauhi. Okey, yang ketiga. Kata dasar dia masuk, kita tambahkan imbuhan kan di belakang kata dasar. Maka perkataan tersebut menjadi masukkan. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Imbuhan akhiran itu ialah apabila satu-satu perkataan yang kita tambah imbuhan di belakang kata dasar dia. Contoh, hantar jadi hantaran. Sebab kita tambah an di belakang. Jauh jadi jauhi tambah i di belakang imbuhan i. Dan yang terakhir, masuk jadi masukkan sebab penambahan kan di belakang kata dasar. Okey. Imbuhan yang terakhir ialah imbuhan apitan. Imbuhan apitan, apa tu? Okey, imbuhan apitan apabila satu kata dasar yang ditambah imbuhan di hadapan dan di belakang kata dasar. Maksudnya, kata dasar berada di tengah, tambah di hadapan dan belakang imbuhan akan menjadi imbuhan apitan. Okey, di sini cikgu tunjukkan contoh ya. Okey, kita lihat. Asalnya perkataan beli apabila ditambah pem dengan an di belakang, maka perkataan tersebut menjadi pembelian. Okey. Contoh yang kedua. Kata dasarnya ialah guna ditambah meng dengan kan. Pada kata dasar tersebut akan menjadi menggunakan. Okey, dan yang ketiga, perkataan selesa apabila ditambah di hadapan ke dengan an di belakang menjadi keselesaan. Itu adalah imbuhan apitan, iaitu kata dasar ditambah imbuhan hadapan dan belakang akanlah menjadi imbuhan apitan. Faham anak-anak cikgu? Okey, baik. Kita lihat buku teks muka surat yang cikgu nyatakan tadi. Kamu dah buka kan? Dah ikut sama cikgu kan? Okey, sekarang kamu ikut dengan cikgu baca sama-sama. Okey, tajuk kita jualan di awan biru. Awan biru maksudnya jualan tu. Atas gambar apa tu? Ya, gambar kapal terbang. Okey, ikut baca buku teks tu bersama-sama dengan cikgu ya. Okey, Alif dan keluarganya ingin pulang ke Johor Bahru. Alif menaiki kapal terbang dengan anggota keluarganya. Alif sangat teruja. Dia berkongsi pengalaman dengan rakannya Rajif melalui media sosial.
Okey, ini dalam petikan teks kamu. Apa khabar Ajif? Khabar baik Alif. Bagaimanakah dengan percutian kamu? Saya berasa sangat seronok. Semasa dalam penerbangan, saya melihat pramugari mengadakan jualan. Wah, jualannya di awan biru. Apakah barangan yang dijual mereka? Mereka menjual makanan, minuman dan cenderamata. Okey, kau masih bersama dengan cikgu? Ikut ya, ikut. Okey, bagus. Okey, bagaimanakah cara mereka menjual barangan mereka? Pramugari meletakkan barang-barang yang ingin dijual di atas troli. Kemudian mereka menolak troli tersebut. Bilakah mereka mula menjual? Barang-barang tersebut mula dijual setelah keadaan di dalam kapal terbang stabil. Ada juga penumpang yang telah membuat tempahan awal secara dalam talian semasa menempah tiket. Wah, hebat juga cara mereka berniaga. Pandai mereka mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan syarikat penerbangan mereka. Betul kata kamu, perniagaan mereka memudahkan kita. Baiklah Rajif, nanti kita berhubung lagi. Okey, itu ialah perbualan antara Rajif dengan Alif. Daripada sini, kita lihat banyak imbuhan yang ada yang kamu boleh lihat, kamu boleh kategorikan. Imbuhan awalan, imbuhan apitan atau imbuhan akhiran. Okey, cikgu bagi masa kamu dalam 2 minit untuk kamu lihat mana satu imbuhan perkataan yang ada imbuhan di dalam tu. Okey, cuba ya. Cikgu tunggu. Okey, pandai. Sekarang mari kita sebut sama-sama. Okey, latihan yang pertama sebut bersama-sama dengan cikgu. Okey, untuk imbuhan yang pertama, perkataan yang ada imbuhan ialah percutian. Kedua, berasa. Ketiga, penerbangan. Keempat, melihat. Kelima, mengadakan. Keenam, jualan. Jumpa tak? Tak jumpa? Okey, cikgu ulang lagi sekali. Mengikut perenggan. Okey, perenggan yang pertama yang ada khabar baik tu ada satu perkataan yang ada imbuhan, iaitu percutian. Jumpa tak? Okey, dah jumpa. Alhamdulillah. Okey, kita tengok perenggan yang kedua. Perkataan yang ada di situ berasa. Jumpa? Okey, bagus. Yang kedua, penerbangan. Yang ketiga, melihat. Yang keempat, mengadakan. Yang kelima, jualan. Oh, di situ banyak perkataan yang ada imbuhan. Okey, kita lihat perenggan yang ketiga. Cuba kamu sebut bersama-sama dengan cikgu boleh? Okey, perkataannya ialah okey, jualan, barangan. Ya, yang ketiga dijual. Okey, untuk yang perenggan keempat, perkataannya ialah menjual makanan dan minuman. Okey, kita lihat pula untuk perenggan seterusnya. Jumpa tak? Ya, ada dua perkataan di situ, iaitu menjual dan barangan. Okey, next perenggan. Sebut bersama dengan cikgu boleh? Okey, perkataan pertama, meletakkan.
dijual dan menolak. Okey, next. Sebelah petikan. Bilakah mereka mula menjual? Boleh kamu bagi tahu dekat cikgu apakah perkataan tersebut? Ya, menjual. Andai. Okey, next. Untuk perenggan seterusnya, perkataan yang mengandungi imbuhan ialah dijual, membuat, tempahan dan ya, menempah. Okey. Wah, hebat juga cara mereka berniaga. Okey, di situ juga ada perkataan berimbuhan iaitu ya, berniaga. Okey, next perkataan seterusnya mencari, meningkatkan pendapatan dan penerbangan. Okey, untuk perenggan yang terakhir, boleh kamu senarai kepada cikgu? Ya, di situ juga ada perkataan yang mengandungi imbuhan, iaitu perniagaan, memudahkan dan berhubung. Ada 3. Okey. Banyaknya. Mana nak ingat? Susahnya. Tak payah susah-susah. Kamu tengok apa cikgu dah buat untuk kamu. Ya, cikgu dah senarai dekat sini. Cantik-cantik, berwarna-warni. Dan cikgu juga tolong dah sudah cikgu warnakan untuk kamu kata dasar dia dengan warna merah. Kamu boleh kategorikan sama ada perkataan tersebut imbuhan awalan, akhiran atau apitan. Okey, contoh yang cikgu boleh berikan untuk kamu iaitu perkataan percutian. Okey, perkataan cuti adalah kata dasar dia. Ditambah di hadapan dan di belakang, maka perkataan tersebut menjadi imbuhan apa tadi? Ya, imbuhan apitan. Okey, cikgu dah warnakan dengan warna merah. Kita tengok perkataan menjual. Okey, ditambah bahagian hadapan. Kata dasar dia warna merah, iaitu perkataan jual. Maka, jadilah imbuhan awalan. Okey. Baik, kita tengok contoh imbuhan akhiran, iaitu tali. Ditambah an belakang menjadi imbuhan akhiran. Tak susah latihan yang cikgu bagi ni. Cikgu dah bagi warna-warnikan perkataan tersebut. Senang saja untuk kamu kategorikan. Cikgu harap kamu dapat buat latihan ni ya. Okey. Okey, tugasan pertama kamu adalah senaraikan kata berimbuhan yang terdapat di dalam petikan. Petikan mana? Yang cikgu senaraikan warna-warni tadilah. Kamu cuma kategorikan sahaja. Okey, kamu kategorikan mengikut imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan. Senang kan? Cikgu dah tolong kamu kan? Okey, baik. Okey, untuk tugasan kamu yang terakhir adalah bina 2 ayat bagi setiap kategori kata berimbuhan yang telah kamu senaraikan tadi. Okey, kamu dah senaraikan kata imbuhan awalan, kata imbuhan akhiran, kata imbuhan apitan. Dalam banyak-banyak tu, kamu pilih 2 saja perkataan yang kamu suka dan kamu bina ayat. Okey, boleh? Okey, dengan itu, maka berakhirlah saja pengajaran saya hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah.